saudara Syekh Izham dah mulakan dulu solat. Ini adalah baru nak masuk ni. Baru nak masuk rukun solat ni. So, sukalah untuk anda ingatkan, kita kena apa? Kena ingatlah sebab-sebab kita belajar fiqh ni kenapa. Kenapa kita nak belajar fiqh ni? Ada orang dia belajar fiqh ni, ah, kerana semakin dia belajar fiqh ni, kita kena ingat kan, kita belajar ni sebab kita nak amal. Kita belajar ni, lebih lagi ilmu yang seperti fiqh ni kan. Kita belajar ni sebab kita nak amal. Okay, ada orang ni kalau dia bila dia start belajar fiqh kan, bila dia belajar fiqh, dia bukan dia beramal, dia bahkan bagi tak amal. Contoh kan, nanti kita akan belajar solat kan. Bila nanti kita akan nanti lepas ni kita akan belajar rukun solat. Nanti kita sebab kita semua kita ni kita ni, apa kita Islam ni, dan lagi kalangan kita ni mungkin semua dah tahu dah rukun solat kan. Semua dah tahu dah mana-mana mana yang wajib nak solat kan. Ah, Nanti kita akan belajar, dulu kecil-kecil dia ajar waktu rukuk kena baca cari-cari. Sekarang ni belajar, oh rupa-rupanya time rukuk tu tak perlu baca pun tak apa kan. Contohnya kan. So nanti kita akan jumpa benda-benda macam tu. Ada setengah orang bila dia jumpa dengan benda-benda macam tu, bila dia kata, oh rupanya benda ni sunat je, maka dia tak buat. Dia tak buat. Jadi kalau boleh tak nak lah belajar fiqh macam tu. Kalau boleh kita nak belajar fiqh ni dengan niat, semakin banyak kita belajar, semakin banyak lah yang kita buat. Bukan je semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita tak buat kan. Kita tahu benda-benda tu sunat, oh rupanya benda ni sunat je. So tak payah buat lah lepas ni. Tahu-tahu belajar-belajar, oh rupanya sunat. Rupanya baca, rupanya apa, wuduk 3 kali tu sunat. So lepas ni wuduk sekali je lah. Basuh tangan tu sekali je lah. Contohnya kan. Tak mau lah macam tu. Kalau boleh, bukan kalau boleh. Memang sebenarnya niat kita belajar ni pun, semakin kita tahu, semakinlah kita nak buat. Itu je lah. Apa, untuk tahsil niat lah. Belajar pasal solat ni kan. So, jangan lupa lah. Jangan lupa. Kita belajar ni sebab kita nak amal. Kita belajar ni sebab kita nak buat. Bukan belajar kita tahu, lepas tu, bila kita dah tahu tu, kita pergi tinggalkan. Kita tahu benda tu boleh tinggal, so kita tinggalkan. Kalau boleh tidak mahulah macam tu. Okay. Okay, jam dah pukul 10 lebih minit. InsyaAllah lah. Pertama sekali kita buka dulu majlis kita baca umul kitab Al-Fatihah. Okay. Izam dah rekod Izam? Eh, okay. InsyaAllah. Sebab tu macam biasa kalau suara tak jelas ke apa terus bagi tahu. Kalau suara macam kurang dengar ataupun apa, tiba-tiba tersekat ke apa terus bagi tahu kat chat. Nanti Allah ulang balik insyaAllah. Okay. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وجعلنا من المخلصين بقراءته آمين. Faslun fi arkanis solah. Pasal pada menerangkan rukun-rukun solat. Okey. Arkanus solati sab'ata asyar. Rukun-rukun solat itu ada 17. Okey. Sebelum kita masuk kepada semua rukun yang ada ni, sebenarnya memang kita akan masuk pun sebenarnya. Kita akan lalu satu persatu pun. Cuma je kita apa, buat pembahagian umum dulu lah. Apakah rukun solat itu? Secara umumnya macam mana? Ini insyaAllah. Rasanya semua orang dah tahu dah ni kan. Lebih lagi kita yang belajar agama ni insyaAllah dah tahu dah kot. Tapi mention jugalah. Ah, Rukun solat tu terbahagi kepada 3. Okay. Apa dia? Yang pertama rukun kolbi. Rukun kolbi. Rukun kolbi tu rukun yang melibatkan hati. Itu pembahagian yang pertama. Kemudian pembahagian yang kedua, rukun qawli. Rukun yang melibatkan kata-kata. Berkata-kata. Dan yang ketiga ialah rukun fi'li. Rukun yang melibatkan dengan perbuatan kita. Macam tu. Okay. Yang pertama tadi rukun qalbi. Rukun qalbi. Rukun qalbi ni
ada satu sahaja. Yang ni yang pertama, satu-satunya tu lihat lihat solat itu. Itu satu-satunya rukun qalbi, rukun yang melibatkan hati. Rukun itu melibatkan, maksudnya berlaku je rukun itu di dalam hati kita. Kemudian rukun qauli. Rukun qauli ini ada 5. Tadi rukun qalbi ada 1, rukun qauli ini ada 5. Yang pertama rukun qauli, takbiratul ihram. Maka bila kita dah cerita rukun qauli ni melibatkan kata-kata. Jadi bila kita kata rukun yang melibatkan kata-kata ni, maka perlu berkata-kata lah. Maka perlu berkata-kata lah. Dengan maksud berkata-kata tu macam mana? Dengan sekadar kita menyebut tu, telinga kita sendiri boleh dengar. Ah, dia tak dia tak semestinya orang lain perlu dengar. Tapi cukuplah sekadar telinga kita dengar. Bila kita kata rukun qauli, perlu dengar lah sebab nama pun qaul, kata-kata. Kalau kita apa yang kita sebutkan tu, kalau apa yang kita sebutkan tu tak tak kita tak dengar, namanya qaul ke? Namanya kata-kata ke? Maka bukan. Maka perlulah setiap rukun qauli ni at least kita sebut itu kita dengar. Kita dengar dengan telinga kita sendiri. Maka yang pertama ialah takbiratul ihram. Yang pertama ialah takbiratul ihram. Yang Allahu Akbar. Tu dia. Tu rukun qauli. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Dia yang kedua. Membaca surah Al-Fatihah. Dan ikut mazhab kita, surah Al-Fatihah itu termasuk jugalah. Surah Al-Fatihah kita masukkan di sini termasuk jugalah Bismillahirrahmanirrahim. Mengikut mazhab kita termasuk jugalah Bismillahirrahmanirrahim itu dalam Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Baca tasyahud akhir. Yang at-tahiyyatu mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah sebetul. Sampailah kita syahadah kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai ke situ. Itu tasyahud akhir. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ialah membaca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pendek tu. Itu je yang wajib sebenarnya. Kemudian biar kita bacakan wa sallallahu ta'ala semua tu perlu ke? Itu sunnah. Ada pun yang dikira selawat cukup sekadar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu cukup tu. Yang tambahan semua tu itu semua sunnah. Okey, jadi itu tadi kelima-lima tadi tu takbiratul ihram, membaca al-Fatihah termasuk bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca tasyahud akhir, membaca selawat, itu semua itu ialah rukun qauli. Kemudian kita masuk kepada rukun fi'li. Rukun yang melibatkan perbuatan. Bila kata-kata perbuatan ni, dia perbuatan lah. Macam kata-kata ke? Tak, dia bukan macam kata-kata perbuatan. Kita buat benda tu. Yang pertama, rukun fi'li ialah berdiri. Berdiri ni bagi yang mampu lah. Macam mana berdiri tu, apa yang kita perlu buat time berdiri tu, apa yang kita perlu pastikan, itu nanti kita akan masuk sekejap lagi. Kemudian, lagi rukun fi'li, rukuk. Maka perbuatan rukuk itulah yang dikatakan rukun. Habis tu, kalau bacaan ketika rukuk tu, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebut tu, itu rukun ke? Bukan. Adapun itu ialah sunnah. Sunat sahaja. Perbuatan yang dikatakan rukuk ialah perbuatan rukuk itu. Macam mana sekadar sekurang-kurang rukuk tu dikira macam mana semua tu, nanti kita akan masuk. Kemudian i'tidal. Pun sama i'tidal. Perbuatan i'tidal itulah rukun. Apa yang dibaca ketika i'tidal itu, itu sunat. Kemudian sujud. Perbuatan sujud itu rukun. Kemudian duduk antara dua sujud. Duduk itu dikira. Duduk antara dua sujud itu, perbuatan duduk itu rukun. Kemudian duduk tasyahud akhir. Perbuatan duduk itu satu rukun. Kemudian last sekali tertib. Tertib. Maksudnya membuat semua rukun-rukun tadi tu mengikut turutan dia. Yang Ala sebutkan tadi tu satu persatu, itu tak mengikut turutan. Itu Ala sebutkan mengikut pembahagian rukun tu. Ada qalbi, qauli dengan fi'li tu kan.
Yang tertib di sini, dia punya ikut turutan dia lah. Nak tahu turutan dia, tengok dalam kitab tu, al-awwal, as-sani, as-salis, semua tu turutan dia tu. Perlu dilakukan mengikut turutan. Tak ikut turutan, maka tak jadilah rukun tertib tu, tak sahlah solat. Jadi tadi, rukun fi'li tadi, yang disebutkan tadi ada 7. Berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara sujud, kemudian duduk tasyahud akhir, dan kemudian tertib. Okay, jadi kalau kita tambahkan, tadi rukun qalbi ada 1, niat kan. Kemudian rukun qauli ada 5. Tambah 5, 6. Kemudian kita ada rukun fi'li tadi ada 7. Kalau tambah 7 ada 13. Tapi dalam kitab ni dikata ada 17. Jadi ada lagi 4 tu. Ha. Okay, jadi jumlah rukun tadi ada 13. Tambah lagi 4. 4 tu apa? 4 itu ialah taubat-nilah. Taubat-nilah pada apa? Yang pertama, taubat-nilah pada rukuk. Kemudian yang kedua, taubat-nilah pada i'tidal. Kemudian yang ketiga, taubat-nilah pada sujud. Kemudian yang keempat ialah taubat-nilah pada duduk antara dua sujud. Maka 4 taubat-nilah itu ditambahkan ke dalam rukun tadi tu. Asalnya ada 13. Lalu jadilah 17. Ha. Kalau dalam sebahagian kitab lain, ada yang dikata 13 je. Sebab dia sekalikan rukun taubat-nilah tu, rukun taubat-nilah yang 4 tadi tu dia sekalikan. Dalam rukuk ini dan sujud dan duduk antara sujud ni dia sekalikan. So jadi 13. Adapun dalam kitab ni dia asingkan. Perkiraan dia tu, ni dalam bab perkiraan dia. Tapi 13 ke 17 ke termasuk jugalah taubat-nilah tu. So tadi jumlah rukun tadi ada 13 ditambah dengan 4 taubat-nilah pada rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud tu. Tambah 4 maka jadilah dia 17. Okey. Itu kita selesai kita ceritakan tentang lihat lihat pula. Cerita tentang rukun-rukun solat, pembahagian dia secara umum dia. Okay, sekarang kita masuk satu persatu rukun lihat dalam solat yang ada. Yang pertama ialah al-awwalu al-liyatu. Lihat solat. Lihat itu sebagaimana kita dah bincangkan sebelum ini, lihat itu ialah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kita berqasad ataupun kita lihatlah lakukan sesuatu itu muqtarinan dalam hal keadaan beriringan dengan perbuatan kita buat tu. Maksudnya perbuatan kita nak solat tu, bila kita moment kita nak mula solat tu, sambil-sambil kita mula solat tu, ketika itulah kita lihat qasad nak bersolat. Okay, asal lihat itu di dalam hati. Maksudnya tempat lihat itu, sebelum ni kita dah bincang juga sebelum ni kan. Tempat lihat itu di dalam hati. Adapun adapun sulah, adapun melafazkan sunat itu, melafazkan niat itu sunnah. Bila kita sebutkan niat itu, itu sunat. Dilakukan supaya apa? Adapun kita melafazkan niat sebelum kita lihat dalam hati itu kan, adalah untuk apa? Untuk membantu konsentrasi dan kekhusyukan kita. Nak melafazkan tak ada masalah. Sebab kenapa dianjurkan untuk melafazkan ni? Kerana bila kita lafazkan ni, dia membantu konsentrasi kita dan dia membantu kita untuk menjadi lebih khusyuk dalam solat. Lihat ni ketika bila? Untuk lihat solat ni ketika bila? Ketika takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram. Ketika itu, lintasan dalam hati tu perlu berlaku. Adapun kalau kita nak lafazkan niat sunat maka lafazkan niat tu berlaku sebelum takbiratul ihram lah. Macam mana kita nak lafazkan? Takkanlah kita lafazkan niat sambil takbiratul ihram pula. Sebab takbiratul ihram tadi kita kena sebut Allahu Akbar kan. Macam mana kita nak lafazkan Allahu Akbar dalam masa sama lafazkan niat? Tak boleh lah pula kan. Maka bila kita nak lafazkan niat sunat kan. Maka kalau kita lafazkan niat sebelum takbiratul ihram tu lah. Adapun niat yang betul, niat yang kita cerita dalam hati ni, itu ketika takbiratul ihram. Ketika kita sebut Allahu Akbar, ketika itulah lintasan dalam hati itu berlaku. Maka timbul persoalan, apakah perkara yang kita perlu hadirkan dalam hati ketika niat solat? Ketika kita niat solat ni, apa yang kita perlu lintaskan di dalam hati kita? Ya. Okey, ketika kita solat tu, apa yang kita perlu lintaskan dalam hati kita? Jadi, kalau kita solat fardu, kalau kita solat tu solat fardu, ada 3 benda yang wajib
ada 3 benda kita perlu lintaskan dalam hati kita. Yang pertama ialah al-qasdu. Yang pertama ialah al-qasdu. Qasdu itu ialah lintasan dalam hati kita nak solat. Lintasan dalam hati kita nak solat. Dia alah masuk terus alah cerita terus. Pasal pilih tu solat sebab kita terus selalu macam tu je. Maka lintasan nak solat itu, itulah yang kita perlu lalukan dalam hati kita. Maksudnya kalau disebut dari apa, kalau dalam bahasa Melayu kita ni, sahaja aku solat, itulah, itu qasad. Itu kita masukkan qasad. Kalau bahasa Arabnya usolli, itu. Itu qasad, sahaja aku solat. Kemudian yang kedua ialah at-ta'yin. Kalau tengok dalam kitab tulis wa ta'yinu. Wajib untuk kita ta'yin. Tentukan solat apa yang nak dilakukan. Maksudnya solatnya solat apa? Solat Zuhur ke, Asar ke, Maghrib ke, Isyak ke apa? Mana satu solat. Kemudian kalau kita gabungkan qasad dan ta'yin ni, sebagai contoh, sahaja aku solat Zuhur sebagai contoh. Itu kalau kita gabungkan qasad dan ta'yin. Kemudian yang last yang kena ada ialah al-fardhiyah. Kita kena include sekali kefarduan dalam niat kita itu. Kalau dalam niat kita itu apa nama, kita kena include sekali yang solat itu ialah solat fardu. Kalau dalam contoh bahasa Melayu je, sahaja aku solat fardu Zuhur, itu dia. Itu kefarduan. Ataupun boleh juga sahaja aku solat Zuhur yang fardu, sebagai contohnya. Itu contoh niat lintasan hati yang lengkap ada tiga-tiga tu. Ada qasad, yang di lintasan kita nak solat, sahaja aku solat. Kemudian ada ta'yin, kita tentukan solat apa yang kita nak lakukan. Kemudian yang ketiga, kita kena qasadkan kefarduan tu. Kena include sekali, kita kena includekan kefarduan solat. Sahaja aku solat fardu Zuhur ataupun sahaja aku solat Zuhur yang fardu. Sebegitu. Okey, kemudian itu untuk solat yang fardu. Itu untuk solat yang fardu. Wa in kanat, ni satu. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatil aw dhata sababin. Dan sekiranya solat-solat itu, jadi kita cerita pasal fardu kan. Okay, sekarang ni kalau kita cerita pasal solat sunat, yang di mana solat-solat ni dia ada muaqqatatan, dia ada waktu-waktu dia yang tertentu. Waktu-waktu dia tertentu sebagai contoh seperti solat rawatib, solat apa, solat qabliyah subuh, ataupun ba'diyah zuhur, dan solat-solat rawatib yang lain itulah. Kan dia ada waktu-waktu dia tertentu kan, ataupun seperti solat duha, dan waktunya hanya ketika waktu duha sahaja. Kalau solat-solat yang begitu, wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Wajib dua. Wajib qasad fa'il, wajib qasad dan wajib ta'yin. Wajib qasad dan wajib ta'yin. Macam qasad tadi, usolli, sahaja aku solat, kemudian ta'yin. Kita tentukan solat-solat apa yang kita nak, solat apa yang kita nak tentukan tu. Contoh macam, sahaja aku solat qabliyah subuh contohnya. Cukup lah tu. Perlu ke kita nak includekan kesunatan tu kita nak cakap saja aku solat qabliyah subuh yang sunat. Perlu ke sunat tu? Tu tak perlu pun tak apa. Tu tak perlu pun tak apa. Yang penting kita nak ada qasad dan kita nak ada qasad yang pertama, kemudian kita nak ada ta'yin yang kedua. Okey, itu untuk nafilatal muaqqatatan. Au zata sababin. So solat sunat yang berlaku solat sunat itu kerana bersebab. Contoh macam kerana bersebab tu, contoh macam kita masuk ke dalam masjid, kemudian kerana sebab kita masuk masjid tu, kita disunatkan untuk solat tahiyatul masjid kan. Itu zata sababin. Kalau buat aqdatan, solat sunat yang ada waktu-waktu dia yang tertentu. Contoh macam solat rawatib ataupun solat duha, maka kita perlu ada qasad. Ada qasad dan ta'yin. Qasad di tasal kita nak solat tu, ta'yin kita tentukan solat apa. Ada pun kesunatan lah, kita nak cakap solat duha yang sunat ataupun solat sunat duha, sunat tu tak perlu.
Cukup sekadar sahaja aku solat duha. Cukup tu je. Okey, kemudian yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Dan sekiranya dan sekiranya nafilah, solat-solat mutlaqah, solat-solat mutlak, solat-solat mutlak, wajaba qasdul fi'li faqat. Maka wajib sekadar kita qasad sahaja. Wajib sekadar kita lintasan dalam hati kita nak solat. Sahaja aku solat. Cukup lah tu. Tak perlu nak tentukan benda lain. Kita tak perlu nak ta'yin, kita tak perlu nak nak tentukan kefarduan ataupun kesunatan dia. Kalau macam solat-solat mutlak ni dah tentu confirm solat takkan fardu pula kan. Maka nak tentukan kesunatan ni tak perlu. Solat-solat lain pun tak perlu juga tentukan kesunatan benda tu. Pada solat fardu je kita kena mention, kita kena lintas dalam hati kita tu yang solat tu solat fardu. Solat-solat tak perlu pun. Jadi kalau solat tu solat-solat mutlak, maka cukup sekadar kita niat sahaja aku solat cukup. Okay, habis tu part-part yang lain yang kita dah belajar sebelum ni, contoh macam ada solli fardhu zuhri arba'a raka'atin, 4 rakaat tu kan, ada adaan kan, maksudnya tulai kerana Allah Taala kan. Ada yang tambah mustaqbilal kiblati, dalam hal keadaan berhadap kiblat, dia dalam niat dia tambah macam tu kan. Perlu ke sebut-sebut tu? Tidak perlu, tidak wajib lah. Apa yang kita betul-betul perlu, apa yang betul-betul perlu, seperti yang kita dah sebutkan tadi. Kalau untuk fardu, perlu ada qasad, ta'yin dan al-fardiyah. Kemudian kalau untuk sunat yang muaqqatatan, ataupun zat sababin, perlu ada qasad dan ta'yin. Kemudian yang ketiga, kalau solat-solat itu mutlak, solat-solat mutlak semata-mata, maka perlulah ada qasad lintasan kita nak buat solat tu. Usolli, cukup sahaja aku solat, itu pun dah cukup. Okey, baik. Itu untuk aliyah. Isam scroll ke bawah sikit. Isam, Isam, scroll ke bawah sikit. Okey. Kalau kita tengok, dalam ni musannif ada terangkan al-fi'lu, apa yang dimasukkan dalam fi'il tu kan. Al-fi'lu usolli. Contoh qasad perbuatan itu, bila disebutkan qasad ataupun qasdul fi'li, qasad perbuatan itu seperti lafaz kita usolli, bila kita sebut usolli. Kemudian wa ta'yin, tentukan sama ada zuhur atau asar, ataupun maghrib ataupun isyak. Itu bila kita masukkan ta'yin, seperti itu. Kemudian fardiyah, kita lihat bahawa saja solat itu fardal. Macam tu. Okey, jam dah menunjukkan 10.27. Wallahu ta'ala alam wa a'lamu bis-shawab. Dan cerita tentang syurut takbiratul ihram macam banyak, macam apa? Cerita macam banyak pula di sini kan. So, rasa cukup setakat sampai situ dulu kot. Ada siapa yang ada soalan? Okay, ala-ala tak ada soalan ni. Okay, kalau ala-ala tak ada soalan ni, kita masuk sikit lah takbiratul ihram. Tapi kita masuk secara ringkas je. Kita masuk ringkas-ringkas je takbiratul ihram ni. Tadi kita dah lihat kan. Tadi kita dah sembang pasal lihat. So kita masuk sikit-sikit je pasal takbiratul ihram ni. Takbiratul ihram ni, dengan apa maksud takbiratul ihram ni ialah lafaz Allahu Akbar. Kita melafazkan lafaz Allahu Akbar. Itu kita dikira sebagai takbiratul ihram. Tangan kita angkat takbir tu, tangan kita yang perbuatan tangan kita yang berangkat tu, itu perlu ke? Wajib ke? Tidak perlu. Jadi masukkan takbiratul ihram, sebab tu tadi kita golongkan takbiratul ihram ni dalam rukun qauli, kerana
Yang penting pada takbiratul ihram ni ialah sebutan Allahu Akbar itu. Ha, itu yang dimasukkan oleh takbiratul ihram. Maka pada takbiratul ihram ni, lafaz apa yang kita boleh pakai? Satu lafaz je, Allahu Akbar. Itu je. Kalau kita tukar dengan lafaz lain, walaupun maksud dia sama, sebagai contohnya Ar-Rahmanu Akbar. Contohnya kita tukar Ar-Rahmanu Akbar. Maksud dia sama je. Maksud dia balik-balik maksudnya Allah Maha Besar juga kan. Tapi kita tukar lafaz dia Ar-Rahmanu Akbar. Boleh ke? Tidak boleh jawapannya. Kena pakai lafaz Allahu Akbar. Okay, kemudian waktu ucapan Allahu Akbar. Ini ada bagi rekan-rekan saya lihat ala tak masuk kitab lagi. Tak cerita pada dalam kitab lagi. Okay, waktu Allahu Akbar, ada beberapa benda kita kena make sure kita ada beberapa benda yang kita kena lakukan. Make sure kita buat ketika melafazkan takbir Allahu Akbar tu. Yang pertama ialah berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Kemudian bagi yang tak mampu, mengikut keadaan yang mereka mampulah ketika mereka takbiratul ihram tu. Kemudian kedua, berhadap kiblat. Macam mana kita nak katakan keadaan menghadap kiblat kan? Bagi orang yang duduk, part mana yang menghadap kiblat. Bagi orang yang berdiri, part mana yang wajib menghadap kiblat. Orang yang baring berdiri, baring berlelang, part mana yang kena menghadap kiblat. Itu kita bincangkan esok insya-Allah pada apa? Pada apa? Pada rukun al-qiyamu alal qadiri. Kita akan bincang kat situ. Kemudian tadi menghadap kiblat. Kemudian seterusnya mendengarkan ucapan Allahu Akbar. Maksudnya kita sebut lafaz Allahu Akbar sekurang-kurangnya kita dengar tu pada telinga kita sendiri. Ha. Kita sebut Allahu Akbar dengan sekadar telinga kita mendengar. Ini bukan limited pada takbiratul ihram saja sebenarnya. Sebenarnya ini perlu pada setiap pada semua rukun qauli pun sama. Apa yang kita ucapkan tu perlulah sekurang-kurangnya paling at least telinga kita sendiri dengar. Dalam hati boleh ke? Tidak boleh lah. Kerana kalau kita lafazkan dalam hati, maka rukunnya bukan qauli dah. Tu dah kira qalbi. Kalau kita cerita-cerita semua tu, kalau kita sebut semua tu dalam hati je kan. Sebut Allahu Akbar dalam hati je. Maka tak dikira rukun qauli lah. Itu dikira rukun qalbi. Maka perlulah kita sebutkan ucapkan Allahu Akbar itu dengan sekurang-kurangnya kadar dia sekurang-kurangnya tiga kita sendiri dengar. Kemudian yang keempat, disertai dengan niat. Takbiratul ihram itu disertai dengan niat. Lintasan niat dalam hati kita. Yang dimaksudkan niat itu ialah lintasan niat dalam hati kita. Okey. So, ulang balik. Apa yang kita perlu make sure kita lakukan ketika takbiratul ihram? Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kalau mereka yang tak mampu, ikut keadaan yang mereka mampulah. Duduk ke, baring ke, berlelang ke, macam mana. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, mendengarkan ucapan Allahu Akbar sekurang-kurangnya sekadar tiga kita sendiri dengar. Kemudian yang keempat, disertai dengan niat solat. Niat solat, niat dalam hati. Maka keempat perkara tadi tu kita kena make sure berlaku ketika kita takbiratul ihram. Ketika kita melafazkan Allahu Akbar. Itu. Saya ringkasnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lamu bis-shawab. Okey. Ada buka lagi peluang. Ada yang nak bertanya? Tumpah tanya, kalau orang bisu boleh ke jadi imam? Jawapannya, kalau ada orang yang boleh membaca, maka wajib orang yang membaca, orang yang boleh menyebut tu jadi imam. Tapi kalau solat tu dalam kalangan bisu-bisu, tu nak buat macam mana? Dah tak boleh. Tapi alai dengan kehadiran qari, ada dengan kehadiran orang yang mampu membaca, maka perlulah orang yang membaca tu jadi imam. Kalau kita takbiratul ihram lalu disambung dengan doa iftitah, adakah sebutan takbir perlu disambung atau diasingkan? Maksudnya macam mana tu? Contohnya macam kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira.
Macam tu. Itu kira asing lah tu. Kalau dalam ni kita kata kalau sambung maksudnya macam ni. Kita takbir Allahu Akbar lepas tu terus sambung. Kabira walhamdulillahi katsira. Betul ke? Macam tu ke? Itu ke apa yang dimasukkan soalan? Uh, Soalan ni Ala tak pernah dengar lagi orang tanya macam ni. Tapi pada pengetahuan Ala, diasingkanlah takbiratul ihram dengan tu. Takbiratul ihram tu diasingkan dengan doa kita. Maksudnya Allahu Akbar. Kemudian kita baca balik. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tu pada pengetahuan Ala rasanya tak sambung kot. Izam atau Alfi ada jawapan lain ke? Izal atau Alfi ada jawapan lain untuk tadi pasal tu. Okey. Alfi saudara Alfi, Syekh Alfi pun kata benda yang sama. Kelasing sebab lafaz takbiratul ihram dan lafaz doa iftitah tu adalah benda yang berlainan. So kena start daripada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Takbiratul ihram Allahu akbar. Kemudian ada soalan bilangan rakaat perlu ke disertakan dalam niat? Jawapannya tidak wajib. Nak sertakan tak ada masalah, tapi tidak wajib. Macam kita dah bincang tadi tu lah. Kalau solat fardu, apa yang kena ada? Qasad, ta'yin, fardiyah. Itu je lah. Yang lain tu kalau kita nak sertakan dalam niat tak ada masalah. Tapi tidak wajib. Tidak perlu pun tak apa. Yang betul-betul perlu qasad, ta'yin, fardiyah. Sama lah juga dalam solat yang buat mu'aqatatah tadi ataupun solat yang zat sababi tadi. Kena ada qasad dan ta'yin. Tak perlu rakaat pun tak apa. Sama lah juga macam solat-solat mutlak tadi, kena ada qasad sahaja. Yang lain tak perlu. Nak tentukan bila rakaat pun tak perlu. Tapi nak sertakan tak ada masalah. Ada lagi yang punya soalan lain?